Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'd. Alhamdulillah bertemu kembali kita pada sesi PDPR seterusnya selepas kita bercuti hampir 2 minggu. Okey. Maklim harap kamu semua sudah siap dengan membaca doa sebelum belajar. Okey, kita terus kepada tajuk pengajian kita pada hari ini. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Bidang adab. Kita dalam bidang adab pada tajuk ilmu dituntut, adab dipelihara. Halaman 128 hingga 132. Okey. Seterusnya kita buka halaman 128. Kita tengok unit 2 tajuk ilmu dituntut, adab dipelihara. Okey. Tengok kat sini apa perkongsiannya. Okey, dimulakan dengan diberikan dalil nakli daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, sama-sama dengar dan ikut muallim. Muallim baca, kamu ikut. Okey, Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, muallim ulang sekali lagi daripada awal. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Rawahu Ibnu Majah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maksudnya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu ialah fardu bagi setiap orang Islam. Riwayat Ibnu Majah. Okey. Dinyatakan kelebihan orang berilmu berbanding dengan orang yang tidak berilmu. Ini adalah secara perbincangan di dalam kelas. Kita dalam online agak susah. Okey, terus kepada apa yang dimaksudkan dengan fardu. Dalam buku teks kamu halaman 129 diberi pengertian apa itu fardu yang disebut di dalam hadis. Okey. Dalam buku teks dibahagikan maksud, dipecahkan fardu itu kepada dua bahagian. Fardu yang pertama adalah fardu ain, yang kedua adalah fardu kifayah. Okey, apa yang dimaksudkan dengan ilmu fardu ain? Kita tengok apa maksudnya. Pertama, ilmu fardu ain, ilmu yang wajib. Ilmu yang wajib dikuasai oleh setiap umat Islam ataupun semua umat Islam perlu kuasainya. Contohnya apa? Solat fardu. Okey, solat fardu 5 waktu sehari semalam. Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak dan Subuh. Okey, seterusnya ilmu fardu kifayah. Apa yang dimaksudkan dengan ilmu fardu kifayah? Kita tengok kat sini. Ilmu yang wajib dikuasai oleh sebahagian umat Islam. Yang tadi fardu ain, setiap ataupun semua individu Muslim, orang Islam wajib menguasainya. Ilmu fardu kifayah pula adalah sebahagian sahaja umat Islam yang wajib menguasainya. Contohnya apa? Solat jenazah. Okey, solat jenazah. Okey, kita tengok setiap ni ada kepentingan. Kita tengok dahulu kepentingan fardu ain. Yang pertama, melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, membentuk peribadi yang sempurna. Yang ketiga, menegakkan syiar Islam. Yang keempat, hidup bahagia dan sejahtera. Kita tengok pula kepentingan fardu kifayah, ilmu fardu kifayah. Okey,
mewujudkan masyarakat yang bekerjasama. Mewujudkan masyarakat yang bekerjasama. Yang kedua, melahirkan tenaga pakar dalam pelbagai bidang. Yang ketiga, meningkatkan ekonomi negara. Yang keempat, umat Islam bertambah maju. Okay, seterusnya kita buka halaman 130. Di sini adalah satu majlis anugerah tokoh pelajar cemerlang. Seorang pelajar lelaki yang bernama Muhammad Nabil bin Haji Muhammad. Di sini dia kongsikan beberapa rahsia ataupun tips kejayaannya sebagai pelajar cemerlang. Okey, muallim terus kepada apa yang dia kongsikan. Okey. Yang pertama kat sini dia kongsikan adalah yang pertama rahsia kejayaannya ialah ia ikhlas. Yang kedua sentiasa berdoa. Yang ketiga sabar. Yang keempat menjaga masa. Okey. Ini adalah antara rahsia yang dikongsikan oleh beliau. Siapa itu? Muhammad Nabil bin Haji Muhammad. Seterusnya, di sini pula adalah perbualan Muhammad Nabil dengan wartawan. Bertanyakan beberapa perkara. Yang pertama, ia tanyakan, apakah kepentingan mengamalkan adab menuntut ilmu? Apakah pentingnya beramal dengan adab menuntut ilmu? So, wartawan ini tanya kepada Muhammad Nabil. Yang ada beberapa perkara yang Muhammad Nabil kongsikan. Yang pertama, mudah memahami isi pelajaran. Yang kedua, ilmu bertambah berkat. Yang ketiga, bermotivasi untuk belajar. Yang keempat, bersemangat untuk mengamalkan ilmu yang dipelajari. Yang kelima, disayangi guru dan rakan. Dan yang keenam, diangkat darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okay, seterusnya lagi, wartawan ini minta kongsikan doa belajar yang selalu diamalkan. Yang dikongsikan oleh Muhammad Nabi adalah doa yang selalu juga kita amalkan. Okay. Apa doa tersebut? Okey, boleh tengok di sini. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ini adalah doa yang selalu kita baca sebelum kita memulakan pengajian. Jadi amalan yang dia buat sama dengan amalan yang kita buat. Jadi tak mustahil untuk kita juga menjadi seorang pelajar yang cemerlang. Okay. Sebab kecemerlangan itu adalah milik semua orang. Yang penting dia kena beramal dengan apa yang patut ada pada seorang yang cemerlang tersebut. Okey, seterusnya kita pergi ke halaman 100. Okey, tak ada ni. Okey, kita tengok sedikit kongsian daripada muallim. Muallim dapatkan daripada sumber lain. Okey, adab menuntut ilmu. Adab menuntut ilmu daripada Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali adalah ulama besar. Terus kepada apa yang dikongsikan oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama, bersuci. Apa itu bersuci? Berwuduk, sucikan hati, niat untuk belajar. Yang kedua, rendah hati, tunduk pada perintah guru dan tidak merasa lebih dari yang lain. Seorang pelajar perlu tunduk, memberi erti kata, menghormati dan taat perintah guru selagi mana perintah guru itu tidak melanggar syariat Islam. Dan tidak rasa lebih daripada kawan-kawan kita lah. Kita tak boleh bangga diri, tak boleh rasa lebih walaupun kita pandai. Seterusnya, yang ketiga, bersungguh-sungguh, siap mengorbankan apapun untuk ilmu. Untuk ilmu kita siap untuk korbankan apapun.
baik harta, duit kita, waktu dan tenaga. Meninggalkan yang lain demi belajar. Okey. Meninggalkan perkara-perkara yang tak bermanfaat. Seterusnya, hindarkan perselisihan. Bila ada perbezaan pendapat, utamakan solusi. Apa itu solusi? Kata sepakat. Persamaan. Kembalikan pada agama dan Tuhan. Kalau ada perbezaan, kita cari yang persamaan. Elakkan perbezaan. Seterusnya, tuntas menekuni hingga faham, kemudian diajarkan pada yang lain. Kita tekun ilmu tersebut, sesuatu ilmu tersebut sehingga kita faham. Selepas faham, kita ajarkan kepada orang lain, kepada rakan-rakan kita. Okey, seterusnya kita tengok di sini adalah pada halaman 132 adalah minda bestari, nak uji minda kita. Di sini ada satu perkongsian tentang satu situasi. Kita tengok kat sini. Daripada hadis ni yang kita baca tadi, ada nombor satu ni, yang pertama ni, ni adalah untuk kita buat dalam kumpulan. Tapi sebab PDPR agak sukar, kita terus kepada aktiviti nombor 2. Kita tengok ni, maklim baca. Okay, yang Syamim selalu konten sekolah. Semua kerja sekolah tidak disiapkan kerana dia leka dengan permainan aplikasi digitalnya sahaja. Akibatnya, Syamim gagal dalam peperiksaan pertengahan tahun. Guru menasihatinya agar berubah. Ini adalah satu situasi seorang pelajar yang ingin berubah akibat daripada kelekaannya. Okay, yang diminta di dalam ni adalah daripada teks ini, daripada situasi ini, senarai sikap negatif. Senarai sikap negatif Syamim yang tidak patut diikuti. Yang kedua, apakah adab belajar yang perlu diamalkan untuk belajar? Yang ketiga, jelaskan kepentingan beramal dengan adab menuntut ilmu. Apa yang kamu tak faham, kamu boleh tanya muallim melalui telefon atau WhatsApp. Untuk aktiviti ini, kamu boleh buat pada buku tulis pendidikan Islam. Cuba dulu, buat dulu. Kalau tak faham juga, boleh tanya muallim. Boleh bincang dengan kawan ataupun ahli keluarga kamu, ibu bapa ke ataupun adik-beradik kamu. Seterusnya, latihan pada buku aktiviti kamu. Latihan pada buku aktiviti halaman 124 sehingga 126. Kamu buat dulu. Apa yang tak faham, kamu boleh bincang dengan kawan ataupun dengan keluarga kamu. Ataupun kalau tak faham juga, boleh rujuk muallim, boleh call muallim, boleh telefon muallim ataupun WhatsApp. Okey, dan agar muallim harap kamu boleh buat dengan sebaiknya, boleh fahami adab-adab belajar. Ia adalah kehidupan kita seharian. Sekadar ini dahulu untuk kelas kita pada hari ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri kamu, jaga ahli keluarga kamu, dan sama-sama kita doakan agar wabak COVID-19 ini cepat Allah angkatkan daripada dunia ni, agar kita dapat memulakan semula kehidupan kita seperti sedia kala, dapat belajar secara berdepan dan sebagainya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.